Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizal Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 20 September 2022. Seorang penjelia syarikat pelaburan dipenjara 426 tahun dan 240 sebatan selepas didapati bersalah merogol dua anak kandungnya sejak 7 tahun lalu. Bagaimanapun, mahkamah menetapkan hukuman penjara itu berjalan serentak menjadikan hukuman keseluruhan berjumlah 45 tahun dan maksimum 24 sebatan. Hakim Nariman Badrudin membuat keputusan itu selepas mempertimbangkan pengakuan bersalah dan rayuan tertuduh, fakta kes, keterangan impak mangsa serta hujah pendakwaan. Tertuduh yang berusia 56 tahun itu melakukan tindakan jijik berkenaan di kediamannya di dalam daerah Melaka Tengah sejak kedua-dua mangsa berusia 12 tahun. Perbuatan itu terbongkar selepas isterinya melihat tertuduh sedang merogol anak keduanya dalam sebuah bilik pada 5 September 2022. Pasukan penyelamat menemui sebuah jengkaut dan rangka manusia dipercayai mangsa tanah runtuh 6 bulan lalu di tapak kuari dekat Keramat Pulai, Ipoh hari ini. Tulang dan pakaian yang reput itu ditemukan tengah hari tadi tetapi identiti mangsa masih belum diketahui berikutan dua lelaki tertimbus dalam tragedi Mac lalu itu. Rangka manusia itu ditemui pada kedalaman sehingga 4 meter. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Azmi Osman berkata, dua mangsa tertimbus dalam insiden di tapak kuari pada 8 Mac lalu itu dikenali sebagai Itam Lasuh 43 tahun dan Kiu Lo Siu Sun 49 tahun. Dalam kejadian itu, seorang mangsa berusia 35 tahun turut patah kaki dan dihantar ke Hospital Raja Pemaisuri Bainon Ipoh. Seorang rakannya berusia 38 tahun cedera ringan. Polis sebelum ini memberi jaminan operasi mencari dua mangsa terbabit tidak akan dihentikan walaupun usaha mencari di bawah timbunan batu itu sukar. Isu sindiket penipuan pekerjaan di luar negara akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok selepas lebih ramai rakyat Malaysia ditipu dengan janji gaji lumayan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata kerajaan komited dalam menyelamatkan semua mangsa yang dieksploitasi di luar negara. Tambahnya, beliau percaya isu berkenaan akan dapat diselesaikan menerusi perbincangan rentas kementerian selain cerangan penubuhan satu jawatan kuasa khas membabitkan sindiket pekerjaan serta jenayah rentas sepadan di peringkat ASEAN dalam mesyuarat Kabinet. Abdul Latif turut menjelaskan kebanyakan mangsa kes penipuan kerja menggunakan pasport biasa dan bukannya permit kerja memudahkan mereka ditipu. Sebelum ini, timbul dakwaan rakyat negara ini dikurung, dipukul dan dijadikan hamba di Myanmar, Laos dan Kemboja. Hanya datang berunding dan memohon maaf, itu permintaan pihak Masjid Karyah Tanah Datar Cengkau di Rembau selepas tular video kejadian mencuri duit tabung masjid. Bilal Masjid Hamzah Muhammad berkata pencuri itu mungkin terdesak dan pihaknya bersedia mencari penyelesaian tanpa mengambil tindakan undang-undang. Video insiden kecurian berdurasi 2 minit 6 saat ditularkan sendiri oleh beberapa ahli jawatankuasa masjid selepas kejadian pada 11 September lalu. Jumlah wang yang dicuri tidak dapat dipastikan. Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintendent Hazri Muhammad berkata pihaknya masih belum menerima laporan kejadian itu. Menurut beliau, polis telah menahan seorang lelaki di pekarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi Johor semalam bagi membantu siasatan tentang kes pecah tabung masjid yang sama berlaku bulan lalu. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah Adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Gara-gara didakwa menerima suapan sebuah kereta Honda Accord bernilai RM174,500, seorang pegawai kanan institusi pengajian tinggi awam direman 7 hari. Pengarah SPRM Melaka Muhammad Syarif Cik Saad berkata suspek berusia 50-an itu direman sehingga 26 September ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009.
Suspek menerima kereta itu daripada seorang pemilik syarikat kontraktor di Klang, Selangor sebagai dorongan untuk memperoleh tender terbuka bernilai RM1,654,350. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dipenjara sehingga 20 tahun atau denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kugiran power pop Couple muncul dengan album baharu Optimism yang memuatkan 10 buah lagu termasuk 4 lagu yang telah dilancarkan sebelum ini. Ditubuhkan pada 1995, Optimism merupakan album keempat Couple selepas kali terakhir mengeluarkan album penuh 13 tahun lalu. Album tersebut akan dilancarkan di semua platform digital pada 23 September ini dan salinan fizikal bersama kotak cenderamata eksklusif akan mula dijual pada tarikh yang bakal diumumkan kelak. Pada 24 September ini, sebuah gig istimewa akan diadakan di Angkasa Space Trust bagi meraihkan penerbitan Optimism. Selain Couple, yang turut membuat persembahan ialah The Filter, Fog Wanna Fly, Dependent, Jack Fuzbeat dan The Fridays. Okey, kita ada album baru nanti, tajuk dia Optimism, akan rilis pada Jumaat nanti 23 September. Ada 10 lagu. Dia special dia sebab kali ni kita orang try sound lain sikit lah. Masih couple tapi macam bukan couple pun ada. Dia member cakap macam tu lah. Kita ada show nak celebrate release album ni hari Sabtu, so sehari lepas release di digital. Dekat Angkasa Space ni, Atas Angin Rock Show. Datanglah, kita orang akan main sejam, mungkin lebih. Berita gembira buat 2,267 pelajar terjaan Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kenaikan elon berkuat kuasa serta-merta. Ismail Sabri berkata kenaikan itu meliputi elon buku dan peralatan belajar daripada RM1,000 kepada RM1,500 untuk pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Elon induksi atau onboarding allowance dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000 buat pelajar yang baru menerima program penajaan pendidikan Petronas. Kenaikan kedua-dua elon itu mengambil kira kos sara hidup yang semakin tinggi selain dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa, kata Perdana Menteri. Seorang maut selepas gempa bumi berukuran 7.6 skala Richter melanda pesisir pantai negeri Michoacán di Mexico semalam. Presiden Mexico Andrés Manuel López Obrador berkata seorang mangsa maut di negeri barat Colima akibat pagar tumbang di sebuah pusat beli belah. Dalam pada itu, tular satu video di media sosial yang menunjukkan bilik bergegar dan trak pikap bergoyang di seluruh barat Mexico. Susulan itu, pihak berkuasa Amerika Syarikat dan Mexico mengeluarkan amaran tsunami sebagai langkah berjaga-jaga. Perlawanan kriket antara India dan Pakistan menyebabkan dua kumpulan penduduk berlainan agama di Leicester merusuh kemarin. Rakaman video yang dikongsikan di media sosial itu tular menunjukkan 16 anggota serta seekor anjing polis cedera. Perusuh juga merosakkan kenderaan dan bangunan berdekatan. Kejadian itu tercetus selepas tunjuk perasaan tanpa permit bertukar menjadi ganas dan beberapa kumpulan lelaki bertopeng berarak di sekitar bandar sambil melaungkan slogan. Dalam kejadian itu, botol minuman dan beberapa objek dilempar selain perusuh menggunakan kayu serta baton. Setakat ini, polis telah menangkap 47 orang dan 18 orang telah ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk bergaduh, melakukan serangan, memiliki senjata dan melakukan aksi ganas. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Bertemu kembali, ekspor negara melepasi RM1 trilion dalam tempoh 8 bulan sekaligus merekodkan jangka masa tersingkat untuk negara mencapai nilai berkenaan.
Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, ekspor Malaysia berkembang 30.3% kepada 1.014 trilion ringgit pada Ogos 2022. Pertumbuhan itu disumbangkan oleh peningkatan ekspor barangan elektrik dan elektronik, keluaran petroleum, minyak sawit dan keluaran pertanian berasaskan minyak sawit, gas asli cecair serta barangan optik dan saintifik. Sementara itu, import melonjak 67.6% kepada 124.41 bilion ringgit dan lebihan dagangan berkurang 19.9% kepada 16.92 bilion ringgit. Tambah Muhammad Azmin Ali, bagi tempoh Januari hingga Ogos 2022, nilai perdagangan meningkat 33.1% kepada 1.873 trilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu. Jualan kenderaan negara melonjak kepada 66,614 unit pada Ogos 2022 berbanding hanya 17,923 unit pada bulan sama tahun lalu. Persatuan Automotif Malaysia MAA memberitahu jumlah keseluruhan industri bagi Ogos tahun ini naik 36% berbanding Julai sebanyak 48,922 unit. Jualan keseluruhan tahunan pula mencatatkan peningkatan 63% kepada 447,209 unit berbanding hanya 274,600 unit untuk tempoh sama tahun lalu. MAA juga berkata jualan kenderaan penumpang melonjak kepada 59,769 unit pada Ogos 2022 berbanding 15,475 unit pada Ogos 2021. Manakala jualan kenderaan komersial naik kepada 6,845 unit daripada 2,448 unit sebelum ini bagi tempoh sama. Bukan sekadar menimba pengalaman atau melengkapkan kejohanan bertaraf jemputan, namun penampilan skuad Harimau Malaya di Piala Raja Thailand 2022 Khamis ini bagi mempertingkatkan lagi kualiti sekaligus sebagai persiapan mengharungi Piala AFF dan Piala Asia 2023. Pemain lincah negara Faizal Halim percaya skuad kebangsaan akan meneruskan momentum selepas tampil cemerlang pada kelayakan Piala Asia 2023 yang berlangsung Jun lalu. Sebagai info, Malaysia akan berdepan Thailand yang menghuni ranking ke-111 dunia pada aksi pertama sebelum berpeluang berdepan Trinidad dan Tobago ataupun Tajikistan pada aksi kedua. Kali terakhir, skuad kebangsaan bertemu Thailand adalah pada 15 Jun lalu pada kelayakan Piala Asia dengan kemenangan memihak kepada Malaysia 1-0. Sukan angkat berat dilanda kontroversi lagi. Kali ini, 3 atlet sukma ke-20 dari Perlis dan Terengganu disahkan positif doping oleh Agensi Anti Dadah Malaysia, ADAMAS. Keputusan yang dikeluarkan ADAMAS menyebabkan saingan angkat berat yang sepatutnya membuka tirai pertandingan semalam terpaksa ditangguhkan. Selain itu, atlet angkat berat terbabit juga akan dilarang daripada menyertai sebarang kejohanan tempatan dan di peringkat antarabangsa selama 2 tahun. ADAMAS memaklumkan bahan terlarang yang digunakan 3 atlet berkenaan ialah Matindinon, Terbutaline dan Oxymetholone. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berharap semua atlet terutama acara angkat berat tidak menggunakan jalan singkat dengan mengambil bahan terlarang untuk meraih kejayaan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 21 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Rizaldin Roslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.